Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib lisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita hadir berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan tujuan untuk meraih rahmat serta keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini menjadi sebab kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita menyambung perbahasan akidah kita berdasarkan kitab Syarah Matan Ummul Barahin. Cuma pada pengajian yang lalu kita belum selesai membahaskan tentang asas bagi pengajian ilmu akidah. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu bahawa setiap ilmu itu dia mempunyai 5 asas utama yang kita kena faham. Bila kita tak faham, maka akhirnya akan menyebabkan kita mengatakan bahawa ilmu ini sesat. Ilmu ini tak ada zaman Nabi, kata dia. Nabi marin mana ada ngajar sifat 20, kata dia. Sahabat marin mana ada cerita Allah wujud qidam baqa, mana ada, kata dia. Sudah dia kata ni semua bid'ah, kata dia. Tak boleh belajar sosek, banyak guna akal, ambil falsafah. Ini banyak tuan-tuan hari ini tamahan, tuduhan yang dilontarkan oleh para cendekiawan daripada kalangan netizen kita hari ini. Dia mengalahkan mufti tak betul, dia betul, kata dia. Habis semua yang sosek. Sebab apa? Puncanya kerana tak faham tentang asas bagi sesuatu ilmu. Setiap ilmu itu dia ada asasnya. Seperti yang kita sebutkan pada pengajian yang lalu, ulama rangkumkan 10 asas bagi setiap ilmu dengan kata mereka, inna mabadi'a kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu' thumma thamara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari', masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al jami' hadha syarafa. Kata ulama, sesungguhnya asas bagi setiap ilmu itu ada 10. Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah. Al-hadd wal mawdu', yang pertama had. Had ni maknanya pengertian, ta'rif bagi setiap ilmu. Setiap ilmu dia ada pengertiannya. Dan setiap ilmu dia mempunyai istilah-istilah yang perlu difahami menurut ilmu itu sendiri. Ilmu fiqh dia ada istilahnya. Ilmu akidah dia ada istilahnya. Ilmu tasawuf ada istilahnya. Begitu juga ilmu hadis. Tuan-tuan mengaji kitab mustalah, kan, kitab ulumul hadis, pengajian tentang ilmu asas-asas berkenaan dengan hadis. Ilmu hadis ada istilah-istilahnya. Tak boleh kita campur aduk istilah dalam ilmu tasawuf kita pergi letak ke ilmu akidah. Istilah dalam ilmu akidah kita pergi letak pada ilmu fiqh. Akhirnya kucak-kaci. Sudah kita kata ulama semua sosek. Sedangkan sebenarnya kita yang tak faham istilah tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak tahu. Baru ini tuan-tuan ada satu perdebatan yang mungkin ada yang mengikuti dan saya yakin dan pasti kebanyakan tak mengikuti. Perdebatan di antara dua agamawan, Ustaz Salman Ali dan ada yang menyambung tu, mana tengoklah tu. Sikit pun pening kepala kan. Itu sebab apa tuan-tuan? Punca tak faham tentang istilah. Perbahasan itu bukan perbahasan untuk kita bicarakan di khalayak umum. Itu perbahasan yang disebut sebagai ghawamid fi ilmil kalam.
perbahasan yang sangat dalam, yang sangat detail dalam ilmu akidah. Dia bukan untuk perbahasan umum. Jadi bila dibuka di khalayak umum, akhirnya orang awam akan menjadi pengadil. Bila dia tak faham, dia kata sosek lah ilmu akidah ni, kata dia sifat 20 ni tak betul kau sana. Sebab apa? Dia tak faham. Kenapa dia tak faham? Kerana dia tak faham istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama. Begitu juga pihak yang menentang, yang kononnya membaca kitab-kitab akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, tapi fahamnya bagaimana? Ikut kepahaman sendiri. Belajar sekadar bahasa Arab, lalu baca kitab-kitab dalam ilmu akidah, dia terjemah kitab-kitab itu hanya berdasarkan kemampuan dalam bidang bahasa Arab tanpa merujuk kepada istilah yang difahami oleh ulama tersebut. Akhirnya bila tak kena dengan terjemahan dia, dia kata, oh ini sesat, ini tak betul. Apa akan jadi tuan-tuan? Kita akan menolak ulama-ulama besar daripada dahulu sampai ke hari ini. Kita akan menuduh mereka semua sesat, semua tak betul. Kita je yang betul, kita sahaja yang kembali kepada Quran Sunnah, orang lain semua kembali kepada Bible. Begitulah akhirnya. Dia mendakwa kononnya hanya mereka sahaja yang faham tentang Quran. Ulama dahulu tak faham, mereka lebih faham daripada ulama dahulu. Ini musibah tuan-tuan yang melanda pada dunia hari ini. Sebab itu kita kena faham tentang ta'rif, pengertian ilmu akidah. Ilmu akidah ini tentang apa? Al-ilmu bil aqaidi ad-diniyah an-nashi'an adillatil yaqiniyah. Ilmu akidah itu apa? Ilmu berkenaan dengan asas-asas pegangan agama, berkenaan dengan asas-asas keyakinan kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya adalah berdasarkan kepada dalil-dalil yang diyakini. Dalam ilmu akidah, kita tak boleh pakai dalil-dalil yang zan. Dalil zan ni maknanya apa? Dalil yang tidak sampai kepada tahap yakin. Nanti kita akan bahaskan dengan lebih mendalam apa beza namanya zan, waham, syak dan yakin. Ini 4 istilah yang mempunyai kedudukan tentang keyakinan seseorang. Dalam ilmu akidah, dalilnya mestilah daripada dalil yang diyakini. Kalau Al-Quran, mestilah dalil itu dalil yang jelas, ayat yang muhkam. Ayat yang mutasyabihat tak boleh diterima dalam bab akidah, kerana ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang samar. Sebab itu mereka yang mengaji ilmu usulul fiqh, kita akan bahas tentang qat'iyyus thubut wa zanniyyus thubut, qat'iyyud dalalah wa zanniyyud dalalah. Takat ni boleh ikut lagi tuan-tuan. Tuan-tuan dengar je lah dulu. Kita nak nampak gambaran perbahasan akidah itu bagaimana. Kerana hari ini antara punca kenapa banyak masyarakat kita mengeluarkan hukum suka-suka hati, menuduh ulama-ulama sebagai tidak amanah, sesat, menyesatkan pula orang lain. Semalam tuan-tuan kami terima satu message daripada Facebook seorang individu, tak boleh bagi tahu lah nama ni. Dia hantar message kepada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan di page rasmi Jabatan Mufti. Dia kata, tahniah Jabatan Mufti yang telah menyebarkan ajaran sesat di Negeri Sembilan, kata dia. Saya kata, kalau mufti lah sosek, tuan-tuan semua sosek. Kita rujuk kepada siapa? Mufti. Mufti adalah mereka orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan fatwa di sesebuah negeri. Dan setiap mufti itu mereka merangkap penasihat kepada ketua agama di negeri kita. Negeri Sembilan, siapa ketua agama? Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Tadi juga tuan-tuan ada seorang hamba Allah. Tadi kita ada program bersama dengan pemegang-pemegang tauliah Negeri Sembilan. Kita kumpulkan, kita buat daurah kitab akidah. Ada seorang ustaz, dia datang, dia tanya soalan, dia kata, saya nak tanya satu soalan lah, dia kata. Betul ke, boleh ke bila kita baca doa hari Jumaat? Cuma dia kata bukan Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan kita tak baca Duli Yang Maha Mulia dalam doa khutbah. Tapi ada beberapa negeri baca Duli Yang Maha Mulia. Dia kata, boleh ke baca Duli Yang Maha Mulia ni, dia kata. Kita baca dalam masjid hari Jumaat. Orang pula aminkan lagi, dia kata. Kenapa kita mengagungkan manusia? Oh, bunyi macam hebat tuan-tuan. Tetapi ia sebenarnya adalah hasil daripada sebab tak faham istilah.
Apa makna duli yang maha mulia? Duli itu mengikut bahasa lama kita, ia bermakna habuk, debu. Yang maha mulia itu siapa? Bukan raja. Duli yang maha mulia, yang maha mulia itu adalah Allah, bukan raja. Duli yang maha mulia maknanya apa? Debu bagi yang maha mulia. Nak menunjukkan kita ini walaupun raja sekalipun, kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada nilai nak dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna duli yang maha mulia daripada sudut bahasanya sendiri. Jadi kalau kita faham bahasa, kita takkan kata oh tak boleh ni baca doa duli yang mulia. Siapa baca duli yang maha mulia sosek kata dia. Dah parah kata tuan-tuan. Begitu juga kalaulah kita iktibarkan juga duli yang maha mulia tu, okeylah ustaz saya tak nak terima tafsiran ustaz tu, itu andaian ustaz. Saya pegang duli yang maha mulia ni makna raja kata dia. Kita ngobarkan Tuhan raja itu sebagai yang maha mulia. Boleh ataupun tidak? Daripada sudut bahasanya tak ada masalah. Kerana kemuliaan itu dia berbeza-beza. Mulianya manusia adalah hanya takat kemuliaan manusia. Dia tak akan mampu untuk menandingi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut maha mulia, bukanlah kita kata raja itu lebih mulia daripada Tuhan. Tidak ada orang yang bila disebut duli yang maha mulia dia kata oh maknanya raja lebih mulia daripada Tuhan. Tak. Kita faham apa? Yang maha mulia ini kalau dipahami daripada sudut literal lah. Kalau tak nak terima tafsiran yang tadi, kita boleh kata yang maha mulia ini daripada sudut kalangan manusia biasa. Dialah yang paling mulia, yang dihormati kerana mereka merupakan ketua agama di setiap negeri. Jadi mufti atasnya adalah duli yang maha mulia, raja-raja ataupun sultan-sultan. Balik cerita kita tadi tuan-tuan tentang istilah. Jadi sebab itu istilah perlu difahami dengan sebaiknya. Dalil itu ada dalil yang dhaniyud dalalah wa qat'iyud dalalah. Ada yang dhaniyud thubut wa qat'iyud thubut. Ringkasnya qat'iyud thubut itu maknanya apa? Qat'i dalam bahasa Arab maknanya potong. Qata'a, potong. Qat'iyud thubut maknanya dalil yang pasti, sama ada ianya daripada Allah ataupun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Quran, maka semua Al-Quran yang ada pada hari ini yang kita baca adalah qat'iyyus thubut, pasti daripada Allah. Siapa yang mengingkari satu huruf yang ada di dalam Al-Quran pada hari ini, maka dia kafir. Kerana dia adalah qat'iyyus thubut. Diriwayatkan dengan jalan mutawatir. Ini Al-Quran. Adapun hadis Nabi SAW yang disebutkan sebagai qat'iyyus thubut, yang memang pasti daripada Nabi, adalah hadis-hadis yang mutawatir. Tuan-tuan mengaji kitab istilah ulumul hadis, sebab tu saya sebut sikit kepada tuan-tuan. Makna mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh sangat ramai dalam kalangan perawi hadis, yang mana bilangan mereka ini mustahil berpakat untuk menipu. Ulama bahas, ada yang kata 10, ada yang kata 30, ada yang kata 40, ada yang kata 70. Ala kulli hal, bilangannya disebut sebagai ramai. Berapa sahaja bilangan yang dianggap ramai, yang mustahil mereka ini bersekongkol. Tak mungkin ulama pada satu zaman 20 orang berpakat jom kita buat hadis palsu. Ini takkan berlaku. Dan Nabi sebut la tajtami'u ummati 'ala dhalal, umatku takkan berpakat di atas kesesatan. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh ramai perawi hadis daripada zaman sahabah sampailah kepada kita, maka hadis ini namanya hadis mutawatir. Antara hadis yang paling masyhur yang disebutkan sebagai hadis mutawatir adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sering kita dengar, yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia menempah tempat dalam api neraka. Hadis ini mutawatir. Sesiapa yang menolak hadis mutawatir, maka juga boleh membawa kepada kekufuran. Kerana hadis yang mutawatir ini adalah qat'iyyus thubut, pasti daripada baginda Nabi SAW. Adapun hadis ahad, yakni selain daripada hadis mutawatir, maka dia bukanlah hadis yang qat'iyyus thubut.
Lalu dalam ilmu akidah, hadis-hadis ahad tak boleh dijadikan dalil menetapkan sifat bagi Tuhan. Bila kita nak bahas tentang sifat bagi Tuhan, dia mesti dalil yang qat'i, dalil yang pasti, yang yakin. Dalil yang zanni itu tidak boleh diterima dalam ilmu akidah. Berbeza dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh kebanyakan dalilnya adalah dalil zanni. Dalil yang bukanlah kita sebut sebagai qat'i thubut. Dalil yang zanni, dalil hadis-hadis yang ahad. Kebanyakannya adalah hadis-hadis ahad. Tapi dalam bab akidah, no kompromi. Mesti berdasarkan hadis yang mutawatir. Kemudian ada hadis yang mutawatir tapi dia zanniyud dalalah, dalilnya tak jelas. Begitu juga ayat Al-Quran, qat'i thubut, pasti daripada Allah, tetapi dalilnya tidak jelas. Namanya zanniyud dalalah, dalilnya tak jelas. Alang-alang ada whiteboard ni kan, kita guna sikit tentang. Sebab nampak semua dah monong. Nak tulis Arab ke tulis Melayu? Nak tanya, Jawi ke Rumi? Jawi ya? Rumi ya, semua faham. Qat'i thubut. Bahasa Arabnya qat'i thubut. Ada namanya zanni thubut. Subut ni maknanya apa tuan-tuan? Bahasa kita kata sabit. Apa makna sabit? Dalam bahasa Melayu, sabit ada dua makna. Yang pertama, sabit yang kita guna nak tobeh rumput. Yang kedua, sabit yang dimaknai bila kita pergi ke mahkamah, kita dengar hakim kata disabitkan kesalahan. Apa makna disabitkan kesalahan? Nak terjemah pun tak tahu. Maknanya sabit lah. Kerana istilah itu sebenarnya diambil daripada bahasa Arab. Bahasa Arab menggunakan sabitun, sa. Cuma bila jadi bahasa Melayu, payah namanya buat sa. Kalau kita kata sabit, senang. Zanniyut thubut maknanya apa? Dalil itu kepastiannya kurang. Dia bukan yang yakin. Kalau qat'i thubut, dia pasti. Seperti ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Kemudian ada namanya qat'iyud dalalah. Dalalah. Ada namanya qat'i at-thubut. Apa makna qat'i dalalah? Dalalah maknanya apa? Zanni dalalah. Apa makna dalalah? Dalalah maknanya petunjuk. Apa yang difahami daripada teks dalil. Ada yang qat'i, yakin, jelas. Ada yang zanni, dia samar-samar. Dalam bab akidah, kita hanya pakai qat'iyut thubut wa qat'iyud dalalah. Zanni thubut tak boleh pakai, zanni dalalah tak boleh pakai. Mesti ayat itu pasti, yakin dan ianya jelas. Maka ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat, yang samar, seperti ayat Allah yadullahi fawqa aydihim. Kalau terjemahan literalnya, bahasa Arabnya makna tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ayat Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal adalah wajah Tuhan. Ataupun daripada hadis Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Nabi kata Tuhan turun pada 1/3 malam. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis ini disebut sebagai ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang samar, yang kita tak jelas maknanya apa.
Kenapa? Kerana dia bertentangan dengan dalil-dalil yang qat'i, yang jelas. Allah sebut dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tuhan tak serupa dengan sesuatu apapun. Bila Tuhan sebut dengan ayat yang jelas, Tuhan tak serupa dengan sesuatu apapun, maka dia hakikatnya bertentangan dengan ayat-ayat yang mengatakan seolah-olah Tuhan ada tangan, Tuhan ada wajah, Tuhan bersemayam di atas arash. Maka pada ketika itu ayat-ayat yang samar ini kita tak boleh jadikan sebagai dalil untuk membahaskan sifat Tuhan. Tak boleh kita kata, oh makna Tuhan ada tangan, kata dia. Oh Tuhan ada muka. Dia baca pula hadis. Ada hadis yang nanti kita akan lihat bagaimana kata Nabi SAW pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan memijak-mijak orang dalam api neraka. Akan dipijak-pijak sehingga neraka akan mengatakan hal min mazid. Hei Allah, adakah tambahan lagi? Ni dah penuh benar ni. Tuhan pijak lagi dengan kakinya, pijak lagi. Akhirnya dia kata, oh kosan Tuhan ada kaki kata dia. Baca pula hadis, Nabi kata yadhaqullah, hadis yang sahih. Nabi kata Allah ketawa. Oh, kosan Tuhan ni ketawa juga macam kita, kata dia. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Kita menyifatkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ada yang baik sikit, dia kata, oh Tuhan ketawa tapi tak sama macam kita, kata dia. Kan lagi pening. Tuhan ada tangan tapi tangan Tuhan tak serupa dengan tangan kita. Kita akan kata kalau begitu tangan monyet juga tak sama dengan tangan kita. Tangan lembu juga tak sama dengan tangan kita. Jadi ayat-ayat ini disebut sebagai ayat yang samar. Ini Allah sebut di dalam Al-Quran. Huwallazi, dialah yang anzala alaika, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Kata Allah Ta'ala, dialah yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Wallazi anzala alaikal kitab, yang menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Quran, minhu, daripada ayat-ayat itu adanya ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Wa ukharu, wa ukharu ni dalam bahasa Arab maknanya jamak qillah, maknanya yang lain, tapi yang lain ni sikit. Yang lain yang sedikit ini Allah sebut wa ukharu mutasyabihat. Ayat-ayat lain ini dia mutasyabihat, dia samar, dia tak jelas. Dan di sini nanti kita akan bahas bagaimana ulama memahami ayat-ayat mutasyabihat. Sebahagian menyerahkan maknanya terus kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim wallahu alam. Maknanya apa? Tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Sebahagian mengambil jalan takwil, mengalihkan dengan makna yang lebih sesuai. Baik. Jadi al-haddu itu namanya ta'rif. Ta'rif maknanya ilmu akidah ini ilmu asas agama yang disumberkan daripada dalil-dalil yang yakin. Kemudian maudhu', tajuk-tajuk dalam perbahasan ilmu akidah adalah berkenaan dengan ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara gaib. Thamarah, hasil daripada mengaji ilmu tauhid ini untuk apa? Untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nisbah. Nisbah, kita duk bahas ilmu akidah. Ilmu akidah ni untuk kita bahas tentang apa? Kita bahas tentang Allah dan Rasul. Kalau ilmu fiqh, dia bahas tentang apa? Dia bahas tentang halal, haram. Nak tahu dua je. Halal ke haram? Halal, okey selesai. Haram, okey kita tinggalkan. Ini dalam ilmu fiqh. Tapi dalam ilmu akidah, tujuan kita mengaji ilmu akidah adalah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, fadl. Fadl ni apa? Kemuliaan. Maka ilmu akidah disebutkan sebagai ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling mulia. Awwal wajibin 'alal mukallafi ma'rifatul ilahi biistiqani, kata ulama. Perkara pertama yang wajib bagi seorang mukallaf itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang sehinggalah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat daripada Sayyidina Ali, ada yang mengatakan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kata ini adalah hadis. Tapi yang tepatnya dia bukanlah hadis, tetapi dia adalah
perkara yang disandarkan kepada beberapa orang sahabat Nabi yang mengatakan perkara pertama dalam agama kita adalah akidah, adalah mengenal Allah. Kerana itulah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW selepas baginda dilantik menjadi Rasul selama 13 tahun di Makkah. Nabi menumpukan dalam bab akidah. Nabi tidak memfokuskan kepada bab-bab selain daripada akidah. Yang paling utama Nabi ajarkan kepada sahabat adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wadi', siapa yang mengasaskan ilmu akidah? Kerana setiap ilmu itu dia ada pengasasnya, ada pelopornya. Ada orang dia akan kata, "Ustaz, bukankah Nabi yang mengasaskan agama ni?" Kita kata, "Ya. Agama diasaskan oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Tetapi ilmu dia ada pelopor, pengasas, ataupun lebih tepatnya kita kata yang menyusun ilmu tersebut. Ilmu fiqh ada orang yang menyusunnya, ilmu tasawuf ada yang menyusunnya, ilmu akidah ada yang menyusunnya. Menyusun ni makna apa? Daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Maka daripada apa yang telah mereka ajarkan ini dikumpulkan, disusun dalam satu bidang ilmu yang mempunyai disiplin yang mudah untuk kita faham. Lalu terhasillah ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu ulumul Quran, ilmu ulumul hadis, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu saraf. Ilmu ini adalah hasil susunan para ulama daripada apa yang mereka ambil daripada baginda Nabi SAW. Mereka bukan cipta benda baru. Mereka bukan buat suatu benda yang berbeza daripada apa yang dibawa oleh tabi'in, oleh sahabah, oleh Nabi SAW. Hakikatnya mereka hanya menyusun. Sebab itu disebut pelopor kepada mazhab. Jadi dalam akidah kita ada dua tokoh ulama dalam akidah, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Orang lelaki mungkin biasa dengar, kerana dahulu kalau tuan-tuan masih ingat, awal teks khutbah akan disebutkan berpeganglah kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Orang perempuan mungkin jarang dengar kerana mereka tak pergi sembahyang Jumaat. Cuma ada orang tanya, "Ustaz, kenapa teks tu dah dibuang? Kalau di Selangor masih ada lagi disebut Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, tapi di Negeri Sembilan kerana ada beberapa permintaan supaya ianya tak disebut di dalam teks khutbah. Wallahu alam tujuannya untuk apa. Tapi ala kulli hal kita dah faham akidah kita adalah daripada Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka dua ini disebut sebagai tokoh pelopor dalam mazhab akidah. Seperti mana dalam mazhab fiqh kita ada Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ini adalah pelopor yang menyusun ilmu fiqh sehingga sampai kepada kita. Begitu juga dengan ilmu akidah, yang menyusun ilmu akidah menjadi satu disiplin ilmu adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka ini bukan bawa benda yang baru. Mereka ambil daripada generasi-generasi yang sebelum daripada mereka sampailah kepada Rasulullah SAW. Abu Hasan Syari tak rujuk Bible, dia tak rujuk selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kan itu bila kita mengatakan kita mengikut kepada mazhab Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, maknanya kita mengikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan bila kita sebut ikut mazhab Asy'ari dia kata, "Oh, apa ni tak ikut Quran Sunnah," dia kata. Imam Abu Hasan Asy'ari itu ambil daripada siapa? Daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kita ikut Imam Abu Hasan Asy'ari? Kerana mereka ini berada pada zaman yang dekat dengan salafus salih, dekat dengan generasi tabi'in, yang berjumpa dengan tabi'in, yang berjumpa dengan sahabat, yang berjumpa daripada Nabi SAW. Kerana itu kita mengambil ilmu daripada mereka, kerana mereka berada pada zaman yang terbaik, zaman yang belum berlaku kerosakan dalam kalangan umat Islam. Dan mereka ini mempunyai kemampuan yang luar biasa yang tidak akan ada pada generasi kita hari ini. Kerana itu mereka menjadi pelopor, tokoh kepada mazhab akidah. Dan generasi seterusnya semuanya mengikut kepada dua imam ini. Hatta ulama besar seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,
Al-Imam Ibn Daqiq Al-Ain, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali, Sa'duddin Taftazani, Fakhruddin Ar-Razi. Sebutlah imam-imam besar dalam agama kita, mereka semua akan kembali kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi daripada sudut akidahnya. Tiba-tiba datang orang kita hari ni, dia kata, tak naklah Abu Hasan Asy'ari, saya ikut Quran Sunnah, kata dia. Orang begini tuan-tuan kena tanya balik kepada dia, awak boleh faham tak bahasa Arab? Saya pernah jumpa seorang sahabat yang bukan warga negara, dia jaga stesen minyak. Saya waktu tu pakai jubah, pakai kopiah, balik daripada kuliah, isi minyak. Dia pun datang, Ustaz, apa kabar? Dia kata. Saya kata, kabar baik. Dia pun tanya, Ustaz daripada mana? Saya kata, adalah daripada Masjid Sembayang. Saya kata. Saya pun tanyalah dia, you mazhab apa? Dia kata, Ustaz, sorry, mazhab tarak. Dia kata. Habis, you sembayang ikut macam mana? Saya Quran Sunnah juga, dia kata. Mana dia rujuk Quran dan Sunnah. Saya tanya dekat dia, you faham bahasa Arab ke? Oh, tak ada Ustaz. Habis itu macam mana you rujuk kepada Quran dan Sunnah? Saya baca terjemah, dia kata. Terjemah tu, adakah mana kita rujuk Quran Sunnah? Terjemah tu maknanya taklid lah. Kita ikut kepada penterjemah. Belum tentu penterjemah tu betul terjemah. Kalau penterjemah tu salah terjemah, macam mana? Sebab itu kita kembalikan urusan kita kepada ulama yang diiktiraf kedudukannya oleh ribuan ulama yang memang alim, yang memang berautoriti. Daripada kita kembali kepada pemahaman sendiri. Akhirnya tuan-tuan, orang yang sibuk kata kembali Quran Sunnah, kembali Quran Sunnah, akhirnya dia faham Quran Sunnah ikut kefahaman dia sendiri, tak pun faham ikut ustaz dia. Kita kata daripada saya ikut pahaman awak ataupun paham ustaz awak, baik saya ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Kerana kurang-kurang Imam Abu Hasan Asy'ari itu diiktiraf kedudukannya oleh ribuan ulama daripada ratusan tahun. Awak siapa yang iktiraf ilmu awak? Bahasa Arab pun tunggang langgang, mubtada khabar pun tak tahu. Macam mana kita nak kata kita terus rujuk kepada Quran dan As-Sunnah? Jadi ini punca terbesar yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, tuan-tuan. Kononnya mereka lebih hebat daripada ulama yang terdahulu, tak nak pegang kepada mazhab. Akhirnya sebenarnya mereka memahami Quran dan Sunnah mengikut pemahaman mereka sendiri yang cetek, yang sebenarnya tidak berkelaikan sama sekali. Sebab itu kita kembalikan kepada ulama yang memang mempunyai kedudukan. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala meninggal dunia pada tahun 324 Hijrah. Zaman yang sangat dekat dengan salafun salih, zaman yang diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik kurun. Nabi kata khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nabi kata sebaik-baik adalah kurunku, kurun Nabi SAW 100 kurun yang awal, 100 hijrah yang awal. Kemudian thumma yalinahum, kemudian Nabi kata kemudian kurun yang seterusnya dan kurun yang seterusnya. Maknanya 300 hijrah yang awal. Maka mereka yang hidup pada 300 hijrah yang awal inilah disebut sebagai salafus salih. Ulama yang salaf, yang terdahulu daripada kalangan orang yang saleh, yang diiktiraf kedudukannya oleh baginda Nabi SAW. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dia dekat dengan zaman salafus saleh. Begitu juga dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Cuma Abu Mansur Al-Maturidi ini ulama berbeza pandangan tentang tarikh kewafatannya. Pendapat yang paling masyhur kata wafatnya beliau pada 333 Hijrah, juga masih dekat dengan zaman as-salafus salih. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau berdasarkan kepada sejarah, asalnya beliau belajar ataupun mendalami ilmu akidah yang sahihah daripada ayah kandungnya. Ini yang jarang disebut oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang sebut, dia kata Abu Hasan Asy'ari ini belajar daripada bapa tirinya Abu Ali Al-Jubba'i, seorang tokoh Mu'tazilah, dia kata. Sedangkan hakikatnya Abu Hasan Asy'ari ini dia ada ayah kandung, dan ayah kandungnya adalah seorang tokoh ulama. Cuma bila ayahnya meninggal dunia, ketika dia masih kecil, ibunya telah berkahwin dengan seorang tokoh Mu'tazilah namanya Abu Ali Al-Jubba'i, dan itu menyebabkan Abu Hasan Asy'ari terikut-ikut dengan pemahaman bapa tirinya Abu Ali Al-Jubba'i. Sehinggalah Abu Hasan Al-Asy'ari menjadi tokoh dalam kalangan Mu'tazilah, sehingga beliau berdiri di hadapan orang-orang Mu'tazilah menyampaikan khutbah. Cuma menurut sebahagian riwayat, walaupun riwayat ini dipertikaikan, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi tersebut Nabi mengatakan kepada Abu Hasan Asy'ari, wahai Abu Hasan, tak maukah engkau kembali kepadaku, kata Nabi SAW.
Bila Abu Hasan Asy'ari mendengar kenyataan daripada Nabi SAW dalam mimpi tersebut, dia terus tersentap dan dia bangun pagi, dia telah mengkaji lagi tentang akidah yang benar, dan dia jumpalah hakikat akidah yang benar, dan dia telah meninggalkan mazhab Mu'tazilah. Dia naik di atas mimbar, dia buka jubahnya di hadapan orang ramai dengan mengatakan, mulai hari ini aku tinggalkan mazhab Mu'tazilah seperti mana aku buka jubahku ini. Dan kemudian Abu Hasan Asy'ari telah menjadi seorang tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah, mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, menentang golongan Mu'tazilah dan golongan-golongan sesat yang lain, dan beliau telah menghasilkan ratusan kitab yang sangat bernilai. Sebahagian mengatakan 300 kitab hasil penulisan Abu Hasan Asy'ari, antara yang terkenal Al-Ibanah an Ushul Diyanah, Maqalatul Islamiyin, Risalatu ila Ahli Thaghar, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Jadi kitab-kitab ini jadikan rujukan oleh ulama-ulama yang datang seterusnya, yang mana kita jadikan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari sebagai seorang tokoh ulama dalam akidah, rujukan kita dalam bab akidah. Begitu juga dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, juga menghasilkan beberapa kitab yang sangat hebat seperti kitab At-Tauhid, kitab Al-Maqalat, dan beberapa kitab yang lain. Cuma Abu Mansur Al-Maturidi ataupun mazhab Maturidiyah ini kebanyakannya mereka yang bermazhab Hanafi. Fiqhnya mazhab Hanafi, kebiasaannya akidah mereka akan mengikut kepada mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Selain daripada mazhab Hanafi, majoritinya bermazhab dengan akidahnya mazhab Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Begitulah juga kita di Nusantara, majoriti kita daripada dahulu tuan-tuan, daripada sebelum kemerdekaan, akidah kita adalah akidah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Cuma tak bolehlah kita tanya orang awam, kita tanya orang yang tak pergi ke masjid, apa akidah awak, adakah awak tahu tentang Asy'ariyah Maturidiyah? Confirm lah dia tak tahu. Orang yang datang masjid pun tak tahu apa dia Asy'ariyah Maturidiyah. Macam mana pula kita tanya orang yang tak pergi ke masjid? Jadi itu bukan penilaian untuk kita menentukan seseorang itu faham ataupun tidak tentang akidah yang dipegang selama ini. Tapi cuba tanya kepada orang luar, awak tahu tak sifat 20? Bila tanya sifat 20, orang yang datang surau ataupun tidak, dia akan kata, tahu. Makin kecil-kecil dah belajar dah. Allah wujud qidam baqa. Dan sifat 20 inilah sifat yang telah disusun oleh para ulama kita daripada kalangan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yang sehingga ini sampai kepada kita. Jadi orang yang mengaji sifat 20, hakikatnya mereka berpegang kepada mazhab akidahnya Al-Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi pada pengajian akan datang. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.